Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya LTL, lawan tetap lawan. Kepada semua yang menonton saya pada malam ini di YouTube, Facebook, Twitter dan juga TikTok seperti biasa yang kita tetap malam kita bersama, insyaAllah lah. Setakat mana yang saya larat, dan malam ni ada ulcer lagi masih ada dekat ni saya ni, jadi kita berterusan. So insyaAllah terima kasih juga LTL kepada semua yang berada menonton saya, juga yang share, yang like, yang subscribe. Di Facebook tolong tuan-tuan di TikTok pun sama, di Facebook pun sama, di YouTube pun sama. Ada satu button kat bawah tu, button like. Boleh tak tuan-tuan klik button like tu saja, klik like saja. Ada button love atau like, boleh tak tolong klik saja. Sebenarnya bukan apa, bila tuan-tuan klik like tu, dia create engagement. Jadi mungkin tuan-tuan tak share, tapi bila like tu saja create engagement. Sama juga kalau dekat apa orang kata dekat Twitter, cuma perlu love dan retweet saja. Jadi di situ cara kalau sekiranya kita nak bantu live ini, tetap malam kita buat live ni, ini cara kita bantu. Terima kasih daripada Rawang ada, kita masih daripada Miri, Bayan Alih, thank you daripada Miri, ada tadi daripada Matang Jaya pun ada, terima kasih daripada pelbagai tempat, pelbagai apa orang kata negara. Di Brunei, betul saya orang-orang Brunei, orang Singapura, orang Brunei, daripada Australia, daripada US, dari Canada, dari Australia. Dia bukan orang Australia tapi dia orang Malaysia yang tinggal dekat sana. Taiping pun ada, terima kasih. Skudai pun ada, banyak kena air. Saya kalau tuan-tuan perasan memang saya akan ada air, cuma ya, kadang-kadang bila nak jadi juga kan. Siapa botak tu? Okey, lain dulu. So, malam ni kita akan bercerita beberapa perkara. Pertama sekali, bersatu saman bersatu. Sogokan dan ugutan datang dari Datuk Botak dan bekas Supul Anwar. Siapa? Mastura serah bukti kaitkan Lim Guan Eng dengan Chin Peng. Dari mana sumber dia? Kita akan tengok. Isu Arab Wan Saiful versus Teo Ning Ching. Kenapa Muhyiddin tolak dipecat parti sebagai lawan parti, dan Zuraidah mohon maaf kepada Saifuddin. Menarik tuan-tuan. So kalau hujung nanti kita cerita berkenaan dengan dua perkara besar, iaitu siapa botak dan juga setiausaha politik yang dikatakan apa orang kata menyogok dan juga apa orang kata mengugut itu. Jadi kita ulas hujung nanti. Tapi sebelum itu berita tempatan, berita-berita apa orang kata berkaitan dengan keadaan ekonomi dan juga kerajaan semasa. Kawalan sempadan tangani kemasukan kambing murah Thai Mat Sabu. Kementerian Pertanian dan Ketajaman Makanan akan bekerjasama dengan pihak berkuasa kawalan sempadan untuk meningkatkan kawalan bagi menangani isu kemasukan kambing murah dari Thailand. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata selain mengganggu pasaran tempatan, kemasukan kambing itu juga diragui dari aspek kesihatan kerana tidak mematuhi pemantauan dan pemeriksaan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Kenapa kambing dari Thailand begitu murah? Antara sebabnya ia kambing lepas, iaitu tidak dijaga. Maknanya kita tidak tahu sama ada berpenyakit atau tidak. Masuk pula tidak melalui pemeriksaan JPV. Untuk itu kita akan minta pihak berkuasa di sepadan untuk bertindak termasuk mengadakan pemeriksaan lebih kerap bagi menangani isu ini. Tuan-tuan, tak ramai yang tahu bahawa isu berkenaan dengan sempadan dan kenapa kita perlu tutup sempadan kita dan jaga sempadan kita daripada crossover oleh binatang. Adik saya baru-baru ni dia nak hantar kucing daripada kucing dia, pusat kucing dia daripada Kuching ke KL. Dia kata kos untuk hantar kucing dia daripada Kuching ke KL, tempat dia tinggal, kos dia lebih kurang RM1,500. So bila ditanya kenapa mahal sangat, rupanya dia ada melalui apa orang kata kuarantin, kemudian pemeriksaan, kemudian dia ada proses dia tuan-tuan. Kenapa? Now, salah satu benda kalau tuan-tuan ingat foot and mouth disease, foot and mouth disease, penyakit mulut dan kuku itu bermula daripada binatang. Begitu juga dengan penyakit-penyakit binatang yang lain, sebenarnya dibawa oleh apa? Dibawa oleh binatang foreign yang datang ataupun yang tak dijaga. Dan kebanyakannya berlaku di kawasan sempadan Thailand. Now, isu dia adalah bila kita ada penjagaan yang elok pun dengan binatang kita jaga elok, dengan nak masuk tu kena ada letak ni, ada dia punya macam dulu COVID dulu kan. Tetapi bila
kita sewenang-wenangnya bawa binatang daripada sempadan tanpa melalui veterina dan juga kuarantin yang betul, itu boleh membawa penyakit masuk ke dalam negara kita dan boleh menyebabkan kerugian, boleh membawa kerugian berjuta ringgit. Walaupun seekor kita bawa masuk, kerugian kita bawa masuk tu, kematian dan penyakit tu boleh membawa kerugian berjuta ringgit, tuan-tuan. And that is why kenapa murah. Dulu saya ingat saya dekat Scotland dulu, saya pelik kenapa kita nak sibuk-sibuk nak pelihara kambing biri-biri. Saya kata masa tu saya tengah hiking dekat Scotland, saya kata banyaknya kambing biri-biri ni. Oh, itu kambing biri-biri. Saya tanya dengan guide kawan saya jugalah, Mak Saleh, kata kenapa, why there's a lot of sheep here, why don't you just take this sheep and then sell it. Dia kata these sheep does not belong to anyone. Sheep itu bukan milik sesiapa, dia kata. Dan kambing ini memang secara liarnya ada kat situ, dan kalau kita tangkap dan sebagainya, berkemungkinan dia ada penyakit dan tidak dijaga. So dia adalah kambing liar, dia kata. Saya jumpa rabbit, kambing dan sebagainya kan. So walaupun kambing tu ada kat situ, memang murah lah. Kalau nak memang murah, boleh ambil. Tetapi kita tak tahu daripada segi penyakit dia, daripada segi apa yang dia lalui dan sebagainya. Dan kalau dia introduce ke dalam satu kawasan yang memang terjaga, berkemungkinan besar dia akan membawa penyakit. And that is why itu perkara yang sangat dijaga. Bukan setakat sekarang ini, tuan-tuan, daripada dulu lagi. Siapa yang kerja veterina tahulah, one of my friends kerja veterina, dia pun cerita pada saya betapa striknya sempadan kita dengan perkara-perkara sebegini. Jadi, tapi satu juga saya tertarik bagaimana kita nak kena, sebenarnya berkaitan dengan harga ayam, harga kambing, harga lembu, harga telur dan sebagainya. Dia semua berkait rapat dengan satu perkara sebenarnya, polisi kerajaan. Padi, beras, polisi kerajaan. Bagi saya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebelum 2020, sebelum COVID, pengeluaran telur di dalam negara kita adalah sebanyak 110%. Bermakna 10% kita ekspor, 100% memang keluaran tempatan. Kita tak import telur-telur, kecuali yang grade-grade tinggi lah kot. Tapi kebanyakan, majoriti yang tempatan memang kita yang produce. Tetapi benda lain seperti ayam, seperti kambing, seperti lembu, seperti kerbau dan sebagainya, majoriti adalah import. Malah hampir 70% daging-daging tersebut adalah daging yang kita import. Lepas tu kita komplain kalau negara tersebut tak nak jual kepada kita. So akhirnya macam mana kita nak buat? Saya dah katakan hari itu, dia kembali kepada polisi kerajaan. Kita dah kena kembali untuk nak cernakan balik, nak kena perkenalkan balik pertanian di dalam negara kita. Baru-baru ini Sarawak mengatakan bahawa dengan padi yang boleh menghasilkan padi selama 5 kali 2 tahun, maksudnya 2 kali, lebih kurang 2 kali, maksudnya 5 kali setahun, Sarawak telah mula memperkenalkan 10,000 hektar tanah untuk ditanam padi. So Sarawak akan menjadi satu negeri, mungkin juga salah satu negeri di Malaysia, dia akan jadi self-sustain within the next 5 years. So itu satu polisi yang baik dan kita sokong polisi tersebut. Dan harapnya dengan Sarawak, kita ada Kedah, kita ada Selangor, kita ada Pulau Pinang, beberapa negeri lain, Perak umpamanya, yang ada tanah yang boleh ditanam, maka kita kena banyakkan lagi usaha. Akhirnya mungkin the next 5 years kita tidak perlu bergantung lagi kepada import. Sama ada daripada segi beras kita, sama ada daripada segi ayam kita, sama ada daripada segi lembu kita dah kena move towards itu. Dan macam saya kata hari itu, adalah lebih baik kalau kita dah mula perkenalkan kembali Universiti Putra Malaysia itu jadi Universiti Pertanian Malaysia balik. Tuan-tuan yang umur saya mungkin pernah kenal UPM itu sebagai Universiti Pertanian Malaysia, sebelum ditukar kepada Putra Malaysia. So now saya rasa mungkin tuan-tuan kita dah boleh bagi tahu kepada kerajaan sekarang ini, it's about time kita kena perkenalkan balik Universiti Pertanian Malaysia kembali. Alright, baik. Cerita Akta Hasutan. Hanya 19 kes dituduh bawah Akta Hasutan, bukti kerajaan tak sewenang. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan hanya 19 kes dituduh di bawah Akta Hasutan 1948 sejak 2010 sehingga September lalu. Salah satunya saya punya kes lah. Timbalan Menteri Dalam Negeri Syamsul Anwar Nasarah berkata, secara keseluruhan sebanyak 960 buah kes dibuka di bawah akta itu dalam tempoh sama, sekaligus membuktikan kerajaan Telus yang tidak mengambil tindakan sewenang-wenangnya. Tindakan diambil berdasarkan undang-undang sedia ada yang mana menunjukkan kita Telus dan bertanggungjawab. Beliau berkata demikian setelah Taqiyuddin mencelah dan bertanya soalan dengan meminta Samsul memaklumkan status terkini 104 kertas catatan polis dibuat membabitkan isu 3